Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. InsyaAllah kita sambung sekali lagi pengajian Nahu Syarah Ibn Aqil bagi tajuk hal ya. Tajuk hal. InsyaAllah pada hari ini kita ambil ara'ul ulama fi taqdimil hali ala sahibiha. Pandangan ulama tentang mendahulukan hal ke atas sahibul hal. Macam biasa, saya buka buku teks, saya baca matan dia, matan alfiyah, kemudian huraian saya akan buka nota insya-Allah. Wa sabqa halin ma biharfin jurra qad abaw wala amna'uhu faqad warad. Kata Ibn Malik rahimahullah taala, wa sabqa halin, mendahulukan hal, yakni mendahulukan hal daripada sahibul hal, ma biharfi jarin, yang didahului oleh haraf jar. Maknanya sahibul hal tadi sebelum dia ada haraf jar. Qad abau, mereka telah menegah, yakni sebahagian ulama menegah daripada mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur. Wala amna'uhu, dan aku tidak menegahnya. Kata Ibn Malik, aku tak menegah. Faqad warad, sesungguhnya ia telah berlaku, ia telah datang. Maksudnya Ibn Malik dia tak ada masalah dalam masalah mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur. Tetapi mazhab jumhur menolak. Okay, nanti saya hurai. Kemudian tengok bit seterusnya. Okey. Wala tujiz halan minal mudhafi lahu. Wala tujiz, dan janganlah kamu mengharuskan. Janganlah kamu membolehkan. Janganlah kamu mengharuskan. Halan, berlakunya hal, minal mudhafi lahu, daripada mudhaf baginya. Jadi hal tak boleh berlaku daripada mudhaf ilaih, daripada sahibul hal yang mudhaf ilaih. Illa iza qatadal mudhafu amalahu, kecuali apabila mudhaf tadi boleh beramal ya, boleh beramal. Nanti saya hurai sekali lagi. Au kana juz'a ma lahu udhifa, ataupun mudhaf tadi sebahagian daripada mudhafun ilaih. Au misla juz'ihi, ataupun seumpama sebahagiannya, fala tahifa, maka tidak mengapalah. Okey, baik. Jadi dua topik hari ini saya akan bawa kepada para pelajar untuk siri ini. Jadi pelajar tengok ya. Kita masuk nota. Okey, baik. Jadi tengok nota. Ara'ul ulama'i fi taqdimil hali ala sahibil hal. Pandangan ulama tentang mendahulukan hal ke atas sahibul hal. Boleh tak kita letak hal dulu baru sahibul hal? Kalau ayat biasa kita kata jaa Zaidun, apa dia? Rakiban, kan? Dia datang amil, lepas amil tu dia terus dengan sahibul hal. Lepas sahibul hal baru hal. Jadi susunan yang sebenarnya amil, kemudian sahibul hal, kemudian baru hal. Ini susunan asal dia. Persoalannya sekarang ni, boleh tak nak ambil rakiban ni, nak letak sebelum Zaid, nak tukar tempat duduk dengan Zaid, nak mendahulukan hal, boleh tak? Jadi dia kata harus yajuzu taqdimul hali, boleh mendahulukan hal ala sahibil hal, ke atas sahibil hal yang marfu'. Ni kalau sahibul hal ni marfu' boleh. Wal mansub, ataupun mansub. Kalau sahibul hal ni mansub dengan kata dia jadi maf'ulun bih ke, maka boleh. Contoh ayat yang boleh ya. Jaa dhahikan Zaidun, asal dia jaa Zaidun dhahikan. Kita pun tukarlah, kita ambil dhahikan, kita letak depan.
kita letak sebelum Zaid. Maksudnya kita taqdimkan dia. Okey, jadi boleh. Pasal apa boleh? Sebab sahibul hal ni ialah marfu'. Faham tak? Jadi yang bolehnya ialah dua je, yang marfu' dengan yang mansub. Contoh yang kedua, ra'aitu mubtasimatan Hindan. Ayat asal dia, ra'aitu Hindan mubtasimatan. Saya melihat Hindan, nama orang perempuan ya, mubtasimatan, dalam keadaan tersenyum. Jadi ra'a fi'il madhi, tu fa'il, Hindan maf'ulun bih, dia mansublah ya. Jadi oleh kerana Hindan ni mansub, maka boleh kita letakkan hal sebelumnya. Kita taqdimul hal ala sahibil hal. Jadi jelas ya. Kalau dia marfu' boleh ditakdimkan hal, kalau sahibul hal mansub boleh ditakdirkan hal, boleh ditakdimkan, didahulukan hal. Yang menjadi masalahnya, yang menjadi khilafnya ialah ni, wa amma taqdimul hali ala sahibihal majruri fa fihi ara'un. Adapun mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur, fa fihi ara', maka ada beberapa pandangan ulama lah. Okey, tengok pandangan yang pertama ialah pandangan jumhur ulama nahwu. Pandangan jumhur kata la yajuz. Ini poin penting yang kita kena hafal. Mengikut jumhur ulama nahwu, tidak boleh mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur, tak boleh. Adapun yang marfu' dengan mansub boleh. Tak boleh katalah marartu jalisatan bihindin, tak boleh kata. Kita kena kata mengikut hak asal, marartu bihindin jalisatan. Maksudnya nak letak jalisah dulu tak boleh, sebab hindin ni majrur. Itu pandangan jumhur. Maka bagaimana dengan pandangan Al-Farisi, Ibnu Kaisan, Ibnu Burhan dan Ibnu Malik? Apa pandangan dia? Jadi bagi ulama ini, yang 4 orang ni, dia kata yajuz. Bagi dia boleh. Yajuzu taqdimul hali ala sahibil halil majruri biharfin. Boleh mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur dengan haraf jar. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia berpandukan kepada kata-kata penyair ada dalam penggunaan bahasa Arab di kalangan penyair. Dia kata la in kana bardul ma'i haymana sadiya ilayya habiban innaha la habibu. Ini adalah contoh syair yang mentakdimkan hal sedangkan sahibul hal dia adalah majrur. Tengok makna sana. La in kana bardul ma, sekiranya air yang sejuk itu haymana sadiya, boleh menghilangkan dahaga, ilayya, kepadaku. Okey, habiban, lebih disukai. Okey, jadi haymana sadiyan ini hal, haymana hal, sadiyan pun hal. Mana sahibul hal dia? Siapa tuan dia yang hilang dahaga ni? Ilayya, aku ni. Aku ni sahibul hal. Jadi ini sahibul hal, ini hal. Bermaksud sahibul hal ini majrur sebab dia didahului oleh ila, haraf jar. Tapi kenapa di sini dia dahulukan hal haymana sadiyan? Kenapa? Jadi oleh sebab itulah bagi Farisi dan Ibnu Kaisan, Ibnu Burhan, Ibnu Malik, dia berhujah. Dia kata boleh mendahulukan hal ke atas sahibul hal yang majrur. Okey nah? Itu sahaja. Okey, kemudian kita ambil yang ni pula. Yang ni pula. Hukum kedatangan hal daripada mudhafun ilaih. Boleh tak kita nak jadikan hal di mana sahibul hal dia adalah mudhafun ilaih? Boleh ke tidak? Jadi jawapannya la yajuzu, tak boleh. Tak boleh ya. La yajuzu maji'ul hali min sahibil halil mudhafi ilaih. Tidak boleh mendatangkan hal daripada sahibul hal yang mudhaf ilaih, tak boleh. Maka tak boleh kata fala takul, ni ayat ni salah ni ya. Ayat ni salah. Tak boleh kata jaa ghulamu hindin dhahikatan. Okey, mana hal?
Okey, ini hal. Mana sahibul hal? Okey, ini sahibul hal. Sekarang ini sahibul hal ini ialah mudhafun ilaih. Ghulamu mudhaf, Hindin mudhafun ilaih. Kan? Ghulamu Hindin mudhafun ilaih. Jadi bila sahibul hal mudhaf ilaih, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh datang hal daripada sahibul hal mudhaf ilaih. Maka ayat ni salah lah. Tak betul lah. Okey, baik. Okey. Dia kata wa fa kalimah dhahikah, maka kalimah dhahikah ni dan sahih ila hal, manakala sahibul hal ialah kalimah hindin wa hiya mudhafun ilaih fa hadza mamnu', maka ini dilarang. Jadi kalau buat ayat macam ni salah, dilarang. Tetapi kalau kita nak jadikan dia tu harus, boleh. Walakin yakunu zalika jaizan. Tetapi boleh menjadi harus sekiranya yang pertama, iza kana al-mudhafu mimma yasihu amaluhu fil hal. Sekiranya mudhaf itu daripada sesuatu yang boleh beramal. Okey, yang boleh beramal. Maksudnya apa yang boleh beramal? Isim fa'il ataupun masdar. Ringkas katanya, kalau mudhaf itu isim fa'il, kalau mudhaf itu masdar, maka sahibul hal boleh datang. Maka sahibul hal dia mudhafun ilaih, maka boleh datang hal daripada sahibul hal mudhafun ilaih. Tengok ayat. Haza daribu Hindin dhahikatan. Kan? Mana hal? Okey, dhahikah ini hal. Mana sahibul hal? Sahibul hal ialah Hindin. Tadi dia kata tak boleh. Tak boleh kita buat hal dengan sahibul hal yang mudhafun ilaih. Okey, tak boleh tu yang tadi. Yang ni boleh. Pasal apa boleh? Sebab daribu ini ialah isim fa'il, ya. Isim fa'il. Jadi kalau mudhaf dia isim fa'il, maka boleh datang hal dhahikatan bagi mudhafun ilaih dia. Senang je, tak payah. Okey, contoh yang kedua. A'jabani qiyamu Zaidin musri'an. Mengagumkan daku Zaid berdiri musri'an dalam keadaan yang cepat. Okey, baik. Jadi qiyamu Zaidin. Qiyamu ni masdar daripada qama. Qama yaqumu qiyam. Okey, baik. Jadi yang qiyam ini mudhaf, Zaid mudhafun ilaih. Yang ni hal. Jadi mana sahibul hal dia? Zaid sahibul hal. Jadi di sini sahibul hal ini adalah mudhafun ilaih. Kenapa boleh buat hal? Sebab ada qiyamu. Qiyamu ini ialah masdar. Jadi mudhaf dia ini ialah masdar. Jika mudhaf dia masdar, maka boleh datang hal dalam jumlah ini, ya. Jadi kena faham betul-betul. Iza kana al-mudhafu, apabila mudhaf mimma yasihu amaluhu, daripada sesuatu yang boleh beramal fil hal. Okey, pada masa sekarang. Okey, baik, seperti isim fa'il dan juga masdar. Okey, yang ni saya tak hurailah, sama ya. Okey, baik. Kemudian yang kedua, iza kana al-mudhafu juz'an min al-mudhafi ilaih. Syarat yang kedua, kita boleh jadikan hal daripada sahibul hal mudhaf ilaih apabila sekiranya mudhaf dia adalah sebahagian daripada mudhafun ilaih. Maksudnya mudhaf dengan mudhaf ilaih itu adalah satu juzuk, satu bahagian. Tengok ayat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, dalam dada-dada mereka. Okey, jadi dada-dada mereka. Dada mereka tu manusia. Jadi dada dengan manusia ni satu juzuk lah. Jadi dada itu sebahagian daripada him ni, daripada mereka itu. Jadi itu kata juz'an minal mudhaf ilaih. Jadi sudur itu, dada itu satu bahagian daripada manusia. Manusia ni dia ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada dada. Jadi dada itu adalah sebahagian daripada manusia. Okey, baik. Jadi
Ini dia kata mudhaf dia juz'an minal mudhafu ilaih. Maka di saat ini ikhwanan ini adalah hal. Ini sahibul hal. Kenapa boleh jadi hal? Sebab ada sudur. Sudur ini adalah mudhaf dan dia sebahagian daripada him. Okey, baik. Yang ketiga, إذا كان المضاف مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. Yang ketiga, apabila mudhaf misla juz'ihi, seperti sebahagian. Kalau tadi sebahagian, ini seperti ataupun seakan-akan sebahagian. Fi sihhatil istighna, pada sahnya terkaya ataupun sahnya istighna ni apa nak kata? Tidak berhajat, ya. Bil mudhaf ilaihi anhu, kepada mudhaf ilaih daripadanya. Jadi mudhaf ilaih ni dia tak berhajat, dia memadai. Salah satu mudhaf ilaih tadi tak berhajat sangat kepada dia, ya. Jadi seolah-olah dia ni seperti satu juzuk, tapi sebenarnya dia boleh dipisahkan, ya. Tengok ayat. Nak huraikan payah juga benda ni kan. Tengok ayat, tengok contoh, kita nampak. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada kamu an ittabi', hendaklah ikut millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan, agama yang hanif, yang lurus, dalam keadaan lurus. Okey, baik. Jadi cuba anda tengok. Okey, mana hal? Hanifan ini hal. Mana sahib dia? Ya, sahib dia ialah mudhafun ilaih. Millata mudhaf, Ibrahim mudhafun ilaih. Jadi Ibrahim itu jadi sahibul hal. Kenapa di sini boleh datang hal dengan sahibul hal mudhaf ilaih? Sebab millah ini adalah mudhaf dia seolah-olah satu bahagian, satu juzuk daripada Ibrahim. Bila sebut kata agama Nabi Ibrahim, maknanya dia satu juzuk, seolah-olah satu juzuk, tetapi sebenarnya dia boleh dipisahkan. Jadi kalau bukan ayat Quran lah, takdir kata kita anggap ini bukan ayat Quran, jadi kita boleh buang kalimah millah ini. Kita boleh buang kalimah millah. Tak cacat makna. Summa auhayna ilaika an ittabi' Ibrahim hanifa. Jadi millah itu sebahagian daripada Nabi Ibrahim, tetapi dia boleh dipisahkan. Ibrahim ni dia tak berhajat sangat kepada millah ni, kalau kita buang pun tak apa. Jadi oleh kerana dia ni satu bahagian, tetapi dia boleh berpisah, dia boleh dibuang, maka kita panggil misla juz'ihi. Misla juz'ihi, seolah-olah satu bahagian. Kalau yang tadi, kalau yang sudurihim ni memang tak nak buang lah. Antara dada dengan manusia ni tak boleh dipisahkan. Tetapi antara agama dengan Ibrahim ni dia boleh pisah, boleh buang. Boleh letak salah satu daripadanya, ya. Okey, itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu dalam sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.